Warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Alhamdulillah dah makan, baru lepas makan pasembok. Pasembok menyembok. Waalaikumsalam Pakcik Zulkifli Mat. Share luang tuan. Waalaikumsalam Hamarul Nizam Nuh. Waalaikumsalam Laksmana Damburi. Waalaikumsalam Ina Faiz. Waalaikumsalam Jun Iken. Waalaikumsalam Muhammad Faisal. Waalaikumsalam Buyuk Bunga. Waalaikumsalam Haris Zainon. Waalaikumsalam Muhammad Najib. Waalaikumsalam Zai Saleh. Pasal ni lah, pasal duit ni lah. Pasal duit ni lah yang kita punya exco kita duk bising dia tu. Waalaikumsalam Aziz Ishak. Pakcik Aziz Ishak. Abang ke pakcik lah. Waalaikumsalam Jojo Selama. PPBM penerangan. Bukan penerangan ustaz. Jangan tak kira orang apa nama marah ketua penerangan ustaz. Kan tuan-tuan, sekejap lah. Benda ni isu ni pendek lah. Sekejap lah. Saya harap tuan-tuan yang masuk live ni dah tengok dah video yang saya letak dekat page dia tu. Video Tengku Razali. Harap tuan-tuan tengok baru tuan-tuan akan tahulah berkenaan dengan yang saya akan sebut pada malam ni. Jadi sebab tu dia suruh mengaji. Tak mengaji dia jadi masalah sikit lah. Saya tengah duk buat atas kerja dia tuan. Jadi seronok. Saya ingat saya nak ni sambung belajar dalam bidang perancang bandar. Sure, perancang bandar ni dia apa nama, saya duk baca buku-buku dia ni. Perancang bandar dan desa ni rupa-rupanya pembangunan, industri pembangunan dan sebagainya dalam negara kita. Depa ni tukar tok. Apa komen tak nak depa ni yang katok tuan. Waalaikumsalam. Share tuan Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Jadi perancang bandar ni, yang pegawai perancang bandar, depa ni yang channel. Contoh kata nak bangun kawasan ni untuk buat apa. Jadi mula-mula nak buat apa. Best tuan perancang bandar. Saya ingat saya nak sambung. Apa Fik? Tadi ada orang kuat marah penerangan ustaz. Wah, tak ada apa. Apa nama ni, bukan ketua penerangan ustaz. Saya ni biasa-biasa je. Kan? Buat kedah. Waalaikumsalam. Jadi orang kata apa? Kalau kata nak membangunkan sesuatu industri tu, dia kena ada dia punya perancangan dia juga. Nak jadikan bandar tu apa. Sebagai contoh, nak jadikan bandaraya. Bandaraya dia mesti kena ada apa. Dia kena lengkap apa. Dia bukan boleh ikut suka pergi bina supermarket semua, tak boleh. Kan? Waalaikumsalam. Kalau kata waalaikumsalam semua yang memberi salam. Kalau kata tiba-tiba pergi bina supermarket boleh bankrupt tuan. Dia kena tengok kepada perancangan bandar tu. Kalau nak naikkan supermarket, kawasan tu kena buat macam mana. Kalau nak jadikan kawasan tu macam ni, kena buat macam mana. Best tuan. Saya ingat saya nak sambung belajar dalam bidang perancangan bandar. Kan? Baru boleh jadi ahli politik. Kan? Nak bangunkan ekonomi, nak bangunkan sektor-sektor ekonomi di sesuatu kawasan, perancangan bandar tu penting. Depa ni yang akan buat perancangan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi mereka ni yang akan buat perancangan berdasarkan pembangunan ekonomi yang ni. Sungai Petani boleh jadi bandaraya. Mereka atok, lepas tu ada asuk. Kan? Apa nama ni, orang kata apa, Sungai Petani memang bandaraya dah kan, Sungai Petani. Di Kedah ni ada dua bandaraya. Bandaraya Al-Ustaz dengan bandaraya Sungai Petani. Fik, apa cerita apa-apa ni duk tak puas hati dengan KWSP, tak bagi salah, duk salah PM juga. Biasalah mereka. Siapakah dewa dalam parti Fik yang dimaksudkan oleh kuli tu? Adakah tak tahu nak kata lah. Tuan-tuan pergi tengok video tu kan. Tengok video tu tuan-tuan tahu terciduk pok-pok ni. Jadi depa susun sebagai contoh dia nak buat contoh dia nak bangunkan sektor ekonomi apa. Sebagai contohnya ekonomi apa?
dia nak bangunkan bandar pesat. Bandar pesat ni dia kena ada apa? Sebab tu zaman-zaman dulu tuan, zaman-zaman dulu pelabuhan banyak. Dekat Kuala Kedah ada pelabuhan, dekat Selangor ada, dekat Johor ada, dekat Pantai Timur pun ada pelabuhan, di Kelantan dululah zaman-zaman Kesultanan Melayu dulu kan. Jadi pelabuhan ni penting tuan. Pelabuhan ni penting untuk membangunkan sesuatu kawasan. Jadi sebab tu dia penting, dia kena ada sebab tu Selangor kita tengok dia punya GDP dia tinggi ya, sebab dia ada pelabuhan. Jadi banyaklah orang kata FDI pelabur-pelabur luar banyaklah yang akan mai orang kata mai melabur di sana, sebab tu dia ada banyak kilang. Sebab tu dia ada banyak kilang. Sepatutnya dia kena pecah lah dekat negara kita Malaysia ni pembangunan dia kena semua negeri. Tuan-tuan macam syok saya tengok. Saya ingat saya nak ambil ni perancangan bandar sama belajar ambil perancangan bandar. Dia boleh atok orang, dia boleh channel contohnya Al-Ustaz. Al-Ustaz dia ada airport dia dah ada dah. Ni dia pun nak bangunkan airport kat Kulim tu kan. Patut besarkan airport Al-Ustaz. Al-Ustaz airport ada, pelabuhan ada, highway ada sepatutnya dia boleh jadi macam Selangor. Sepatutnya lah kalau kita ikut pada buku-buku perancangan pembangunan ni pembangunan ekonomi ni, sepatutnya dia boleh jadi macam Selangor. Dia Al-Ustaz ni dia kena main dengan industri berat. Sebab dia ada akses pada semua tu. Dia ada akses lautan, ada akses udara dengan jalan darat. Patut dia kena main dengan industri berat. Kena orang kata kena menarik pelabur-pelabur. Cuma di Kedah ni dia masalah tu lah. Kedah ni kalau kata bangun, orang Malaysia dia tak makan beras padi. Sebab tu depa duk kutuk negeri Kedah tu. Orang Kedah ni duk marah. Sebab apa? Depa sepatutnya bersyukur sebab Kedah ni dia ada tempat-tempat yang boleh dibangunkan, ada tempat-tempat yang tak boleh nak bangun. Sebab apa? Sebab nak orang kata nak jaga jelapang padi. Andai kata jelapang padi di Kedah ni tak ada, habis satu Malaysia jahanam. Sebab 70% makanan asasi ni dalam buku tu lah cerita, 70% makanan asasi orang di Malaysia ni mai daripada negeri Kedah punya padi. Lagi 30% mai daripada Siam. Mai daripada beras di Siam lah. Jadi tu kita tengok pengorbanan orang di Kedah. Mungkin mereka boleh susur atur balik, mungkin boleh buat macam Al-Ustaz ni, ada kawasan yang rasa tak perlu pun dia nak jaga padi tu kan. Bagi padi ni duk belah-belah duduk orang kata duduk belah-belah Kubang Pasu semua tu cukup lah. Jadi bandaraya Al-Ustaz ni dibuat bagi jadi bandaraya. Baru orang kata baru boleh bersaing. Jadi kalau tidak susah lah. Jadi orang kata rakyat-rakyat Kedah ni semua pakat pergi kerja di belah KL lebih. Tu yang jadi masalah tu. Jadi kat KL pun jadi pack masalah air dan sebagainya. Masalah air ni disebabkan apa? Kepadatan penduduk kat situ. Yang tu pun kena orang kata yang tu pun kena ukur juga tu. Mungkin dia kena bangunkan tempat-tempat lain supaya rakyat semua akan bertumpu kat tempat lain pula. Itu yang kita kena tengok. Danis Daniel, Waalaikumsalam. Sebut nama aku sekali, Eden Awan Treasure. Lama tak nampak. Apa tak naik komen ni Like tuan. Waalaikumsalam. Like tidak komen naik berduyun-duyun. Okay tuan, saya tak mau ambil masa tuan-tuan lama. Saya ingat berkenaan dengan cetak. Padi banyak dapat kat China. Itulah pasal dia. Dalam Malaysia ni paling banyak sawah padi Kedah dengan negeri Manafi. Tu tak ada nak tengok ni. Saya tadi buat Kedahnya saya tengok. Kedah ni dia ada tempat boleh bangun, ada tempat yang tak boleh bangun. Dia ada akta-akta dia tu. Itu yang saya duk tengok tu. Sebab dia bukan semua. Kalau kita nak buat tempat ni nak bangunkan sektor pertanian, dia bukan boleh ikut suka. Dia ada perancangan-perancangan bandar dia tau. Bukan kita boleh buat kertas kerja kita ikut suka kita. Kita nak kena tengok dia punya pelan pembangunan 10 tahun, 12 tahun, orang kata pelan perancang bandar tu binatang apa kita, saya lupa lah. Dia ada banyak lah. Tapi kalau nak membangunkan kawasan tu, dia ada teknik-teknik dia lah. Antara yang orang kata yang paling ni sekali, dia akan mulakan dengan akses kepada transport dulu. Lepas tu dia akan buat kepada industri. Bila buat industri,
Bila buat industri, baru dia buat perumahan. Sebab apa? Bila ada kawasan industri yang banyak, maka baru orang akan orang kerja kat situ, orang perlukan tempat duduk. Bila orang perlukan tempat duduk, baru dia akan buat bangunan kedai makan dan sebagainya. Tu dia punya teknik-teknik dia lah. Kalau yang tu saya baca European punya style. European punya style depa bangunkan macam mana adalah dengan depa main kepada industri. Depa buat kawasan industri, lepas tu di sekeliling tu depa akan buat kawasan perumahan dan juga orang kata shopping complex dan sebagainya. Sebab sekarang ni orang nak pergi ke kawasan tu atas sebab apa? Orang nak pergi ke kawasan tu atas sebab sumber pendapatan. Maknanya dia kena ada tempat kerja dan sebagainya. Bila dia start dengan dia buat kepada tempat kerja, dia buat industri, lepas tu barulah buat perumahan. Bila orang dah kerja, mesti dia nak ada rumah, mesti dia nak duduk, baru dia buat perumahan. Bila ada penduduk, maka adalah demand-demand yang tertentu, demand daripada segi makanan, pakaian dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Start tu baru depa akan buat shopping complex dan sebagainya. Syok tuan, saya ingat saya nak sambung belajar dalam bidang tu pula. Saya ingat saya nak nak sambung belajar dalam bidang tu pula, sebab dia boleh susun atur. Jadi tu yang bagus perancang bandar ni. Sepatutnya dalam masa sekarang ni kita memerlukan perancangan bandar yang berkesan. Sebab apa? Kita menghadapi COVID-19 ni. Waalaikumsalam Rosli Ismail, Pak Cik Zulkifli Mat. Semoga jangan panggil saya tuan, saya ni pangkat-pangkat anak Pak Cik berjaya dalam usaha untuk teruskan pengajian, kurangkan merokok sikit, jaga kesihatan. Awak mustahak bagi saya dalam menyampaikan fakta serta maklumat. Suami Mansur, Waalaikumsalam. Malam ni sepit tenang-tenang ya, tak ada marah ya kah? Itulah. Sepatutnya tuan-tuan, kita dalam menghadapi COVID-19 ni kita kena fikir sebab banyak benda yang kita boleh, kalau kita tengok kepada sektor ekonomi waktu-waktu sekarang ni kan kita dah shutdown ekonomi daripada luar. Orang kata pekerja asing pun tak ada dalam negara kita. Lepas tu import dia panggil ekspor kan import yang kita ambil daripada luar tu kan. Yang tu pun berkurangan. Jadi sepatutnya kita kena tingkatkan kita punya productivity dalam negara kita. Kena wujud daripada segi tu yang boleh wujudkan peluang-peluang pekerjaan. Kena ni lah PKS ni kita latih mereka supaya ada industri. Macam contoh macam China. China pun dia buat kicap dia buat kicap, lepas tu dia ada industri. Dia buat sos, dia ada industri lah. Dia buat kelang besar-besar dan sebagainya. Sepatutnya kerajaan dia kena bantu tau orang-orang Melayu yang buat keluar kicap, apa-apa nama kicap lah kicap ke apa benda lah makanan-makanan ni lah kira sardin ke apa, dia kena bantu supaya dia jadikan sebagai industri. Ada orang kata ada kilang proses dan sebagainya. Jadi bila kata ada kilang proses dan sebagainya, maka dekat situ dia akan buka kepada peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena buat lah sepatutnya. Bukan kata orang Melayu sekarang ni bukan fikir buat supermarket. Orang kata sebelum saya baca buku tu, saya asyik orang kata macam sekarang ni lah dekat Malaysia kita orang duk berjuang tentang BMF dan sebagainya kan. Ada pihak-pihak yang kata kena wujudkan supermarket orang Melayu. Dah tuan, supermarket ni tak penting lagi. Supermarket ni tak penting. Dia kena wujudkan usahawan Melayu yang ada kilang. Maknanya dia buat apa-apa produk ya. Kalau kata dia buat produk kecantikan, dia kena ada kilang dia sendiri, bukan OEM. Kalau kata dia buat produk makanan pun dia ada kilang. Bila dia ada kilang, dia akan buka kepada peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Lepas tu baru kita fikir pasal orang kata penduduk. Lepas penduduk baru fikir tentang supermarket. Itu yang paling pentingnya lah. Maknanya barulah orang Melayu ni dia boleh berkembang. Apa yang saya baca dalam buku tu lah. Saya baca dalam buku tu dia panggil sebagai European apa benda lah. Ekonomi European lah kena main dengan industri berat dan sebagainya. Buatlah sekeping dua. Apa benda pula dah buat sekeping dua ni. Model apa pula dia hentam PPBM. Buatlah ni pasal duit. Sekali saya cerita relax lu, jangan terciduk. Saya relax. Sekali kalau saya cerita bab duit nanti pisang yang tu sabang lu. Apa abang? Baik. Alhamdulillah. Tu hasil fikir tuan Ingat saya nak sambung belajar, saya nak lebih memahami bagaimanakah untuk membangun. Bila kita sebut tentang ekonomi tuan, dia mesti pergi kepada perancangan bandar.
Dia mesti ikut perancangan bandar sebab dia akan ekonomi tu dia membangun berdasarkan dia panggil apa? Mobilisasi apa benda tau. Ayat dia. Orang perancang bandar jangan duk gelak kat saya pula. Saya baru duk baca buku tu. Kan? Jadi saya tak pernah baca. Kan? Dia mesti berdasarkan pembangunan dan sebagainya lah di kawasan tu. Kan? Barulah ekonomi akan berkembang. Kan? Jadi maknanya di sini perancangan bandar ni lebih penting lah. Kan? Dia yang pentingnya. Kan? Sebab apa? Bila ada perancangan bandar yang bersesuaian, kan? Barulah ekonomi tu akan berkembang. Kan? Sebab dekat negara kita sekarang ni, yang kita duk tengok sekarang ni, kan? Banyak bila buka pekan-pekan baru jadi pekan mati dan sebagainya. Jadi kita kena fikirkan macam mana nak hidupkan pekan tu. Buat kilang bantu usahawan Melayu, jangan jadi bantai dia suruh bank. Dia suruh apa? Bank negara print duit banyak-banyak buat kata orang. Nombor 9 orang gila. Sabar lo, sagi kita tahu siapa gila. Sagi kita tahu siapa gila. Idea ni dia ambil daripada siapa. Jangan duk hina ketua armada. Orang yang tak tahu jangan buat pala tahu. Kita pergi baca dulu pasal cetak duit ni. Baca dulu barulah kita tahu. Urbanisasi. Ni member kita perancang bandar, urbanisasi urbanisasi dia naikkan bangunan. Ni orang perancang bandar ni sepatutnya depa ni kena masuk dalam politik tuan-tuan sebab depa ni penting. Saya dah baca buku kan. Macam ni rupanya saya tengok macam ni kalau nak bangkitkan orang Melayu kena macam ni. Kena buat macam ni. Itu saya kata pentingnya daripada depa ni. Dulu ada member seorang di Pahang dulu perancang bandar juga. Nak bagi modal kita buka kilang dia macam ni, macam Cina. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan ingat depa buka tu pakai duit depa sendiri ada. Depa pakai duit persatuan. Mamak pun sama. Mamak pakai duit persatuan, duit Kima apa semua, yang kedai-kedai mamak apa semua, Maidin semua duit persatuan. Depa bukan pakai duit sendiri. Macam kata Genting apa semua depa mula daripada projek kerajaan. Genting, nama apa? Yang buka Genting apa dah? Nama dia apa? Ligotong apa benda kata nama. Dia asalnya duit yang dia buka Genting tu asal daripada duit kerajaan lah. Dia dapat projek kerajaan kot. Dalam buku apa dia tulis? Dalam buku apa? MCA buku apa dia tulis? Dia ada tulis buku dia pasal apa saya lupa dah. Baru ni ada sebut dalam Dewan Rakyat. Dia guna Genting tu atas daripada tu. Ramai depa macam tu. Maknanya kerajaan kena fikirlah. Masa zaman BN dulu, BN dia duk bagi pada MCA banyak. Depa ni pun sama juga, semua kerajaan bagi duit. Kerajaan yang buka pusat industri, yang bagi bantuan dan sebagainya. Tapi bila dekat orang Melayu tertumpu kepada PKS je. Tertumpu kepada small medium entrepreneur. Sepatutnya yang SME ni kita kena fikir macam mana nak upgrade dia jadi sebagai pemain industri berat dan sebagainya. Jadi baru kita boleh rekrut yang baru-baru punya SME. Maknanya depa ni kena upgrading. Bukan daripada dia start SME sampai bila-bila duk SME dah. Dia kena fikirkan macam mana nak ni depa. Macam usahawan Cina pun sama juga. Kalau tuan-tuan tengok pada zaman pra penjajahan, depa buka kedai-kedai runcit saja. Orang kata apa? Lepas tu merdeka, depa ada gedung-gedung dan sebagainya. Orang kata apa semua bantuan-bantuan daripada kerajaan. Itu yang kita kena tahu. Ni abang kita yang belajar Asri Nozani ni mungkin boleh terangkan berkenaan dengan benda ni. Untuk sama belajar, mudah-mudahan baktinya nanti dapat disalurkan untuk agama bangsa dan negara. Terima kasih. Kuli pun gila juga Gafi, tanya aja ya bantu saya tag lo betul 786 lah HBA 5K duk cerita pasal perbalahan pemecahan Melayu, selut teruskan usaha. Betul semua salah DAP. Jadi dia ada dia punya ni ada itulah bab orang tahu apa, bab perancangan bandar tu. Saya ingat saya nak sambung, saya nak tahu knowledge lebih banyak sebab ada term-term dia yang saya tak faham. Dia ada modernization, macam abang kita sebut tadi, urbanisasi, globalisasi, macam-macam sasi. Saya nak baca ni, saya ingat saya nak sambung belajar, saya nak tahu macam mana depa nak bangunkan sesuatu tu. Aku setuju dengan hal Assalamualaikum. Jadi kerajaan kena bantu bila kerajaan bantu buka industri dia ada orang kata apa ada ada bantuan dia panggil apa
bila ada industri adalah peluang-peluang pekerjaan, kan, adalah peluang-peluang pekerjaan. Jadi itu yang pentingnya. Jadi barulah negara kita akan membangun, kan. Bukan kita tumpu kepada satu tempat, macam Selangor dia banyak kepada FDI, dia banyak kepada pelabur-pelabur asing, macam kilang Toyota, kilang macam-macam kilang lah, kan. Kilang Nestle itu semua asingnya, kan. Jadi mungkin kita boleh buat tempat perusahaan yang khusus kepada produk-produk Malaysia, kan. Sekarang ni produk-produk Malaysia banyak buat kat mana? Buat dekat rumah, kan. Buat dekat rumah, lepas tu ada buat dekat kedai-kedai kecil-kecil, kan. Jadi kita nak orang Melayu kita ni dia ada industri yang gah dan besar. Urbanisasi proses daripada pekan kecil ke bandar raya, ke metropolis dan megalopolis, gabungan semua bandar raya. Oh ya. Biar betul yang hang tak faham Fik. Gomoy yang ada SPM pun faham ke buat tak faham tak ni Abang Tuah syok ni. Nanti kita akan hantar buku tu kat Abang Tuah. Buku berkenaan dengan pembangunan ekonomi ni, asas dia kepada perancangan bandar. Nanti kita hantar buku. Abang Tuah baca buku tu mesti macam macam ni rupanya, kan. Syok buku tu. Okey tuan, kita pergi pada ni lah, cetak duit ni tuan-tuan. Ketua Armada ni dia orang yang terakhir sebut. Sebelum ni lah bulan 6 ada daripada Emir Research. Emir Research pun sebut tentang nak cetak wang. Lepas tu selain daripada Emir Research yang sebut tentang mencetak wang ni adalah Tengku Razali. Tengku Razali ni mai daripada mana tuan? Mai daripada UMNO lah. Dia suruh, kuli pun suruh cetak duit. Ya betul. Siapa yang tengok video tu tahu. Tengku Razali pun suruh cetak duit juga. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, dia ni mungkin tak tahu. Exco Pemuda mungkin tak tahu. Benda cetak duit ni bukan buat lawak tuan-tuan. Bukan kita cetak duit pergi bagi macam tu. Ada tak sejarah cetak duit kat negara kita? Ada sejarah. Semasa kita berlaku krisis krisis kewangan Asia. Pada tahun 1997 hingga 1998. Pada waktu tu kan kita ada darurat, orang panggil apa? Darurat wang ringgit. Pada waktu tu. Pada waktu tu jugalah bank negara mencetak duit. Untuk apa? Untuk meningkatkan pembelanjaan rakyat. Tapi dia ada kesan-kesan yang tertentu. Antaranya apa dia? Kalau tuan-tuan tengok pada tahun sebelumnya, pada tahun 1996, $1, betul krisis 1998. Krisis kewangan 1998. Sebelum tu kalau tuan-tuan tengok berdasarkan statistik ringgit di dalam Bank Negara Malaysia, pada tahun 1996, $1 Amerika bersamaan dengan ringgit Malaysia RM2.54. Selepas daripada tahun 1998 tu, $1 bersamaan dengan RM4. RM4. Dan paling kurang pada zaman Najib lah. Itu kena sebut jugalah, kesian kat mereka. Pada zaman Najib dia jadi pada RM3 lebih. Jadi cetak duit ni bukan benda yang baru. Bukan kata isap dadah dan sebagainya. Sebab menteri-menteri kewangan yang sebelum ni pun pernah cetak duit, bukan tak pernah. Depa mencetak duit untuk sebab apa? Sebab nak naikkan ekonomi berdasarkan perbelanjaan rakyat. Tetapi kesan dia kepada kejatuhan nilai ringgit. Inflasi sifar. Jadi orang kata apa? Kesan dia kepada kejatuhan nilai ringgit. Itulah kesan dia. Jadi tu yang kita kena tahu. Benda tu bukan kata benda tu bukan pelik. Benda tu biasa. Banyak negara yang cetak duit. Bukan tak ada negara yang cetak duit. Antaranya adalah Jerman. Jerman sendiri pun cetak duit pada tahun 1962 tak silap saya. Minum ketum ke apa? Duit cetak tak ada nilai. Apa cerita duit cetak tak ada nilai ni? Abang tak faham kan? Dia pun tak faham. Betul dia kata duit cetak tak ada nilai. Apa bendanya? Cetak duit ni, apa maksud mencetak duit? Sekarang ni duit yang ada dalam negara kita ni berdasarkan apa? Pergi baca berdasarkan apa? Takkan semua nak cerita. Betul tu, dulu Bank Negara pernah cetak duit masa krisis inflasi ekonomi 1997-1998. Orang-orang dulu tahulah, dulu kita ada 1,000 sekeping, implikasi mata wang jatuh, nanti harga barang boleh naik. Harga barang dia tak naik, tapi kadar ringgit tu, ringgit tu akan merosot. Dia ada kebaikan dia. Betul macam Abang Labuling kata, dia menjana ekonomi secara dalaman sebab dia memberi kelebihan kepada rakyat untuk berbelanja. Tetapi kesannya George Soros punya cerita tu Fik, masa tu aku duk kerja bank lagi. George Soros punya cerita yang mana?
yang Jerman tu yang Jerman tu saya tak baca lah. Yang ni yang saya baca tadi, sejarah cetak duit negara Malaysia. Kan 2 kali kita pernah cetak duit. Kan apa pula mencetak duit nilai tak ada nilai lah. Kan dia nak meningkatkan ekonomi secara halaman. Ni ada orang kerja bank ni, Abang Zai Saleh kot dia boleh terangkan bisi dengan kita. Saya bukan kerja bank, saya nak terang, saya tak orang kata apa, saya tak erti lah. Kan cuma boleh cerita daripada sudut sejarah lah dan apa-apa yang saya tahu sikit lah. Jadi dekat situ kan Tengku Razali bagi tahu kesannya hanya jangka masa pendek untuk menstabilkan balik kegiatan ekonomi, perbelanjaan akan balik ke pasaran. Dia yang minum ketum, dia kata orang minum ketum. Jadi apa yang Tengku Razali kata adalah apabila bank negara mencetak wang, ia boleh mengurangkan kredit, mengurangkan kredit dan meningkatkan perbelanjaan rakyat. Kan tuan-tuan boleh pergi tengoklah video tu. Kan tuan-tuan boleh pergi tengok video tu. Kan bila ditanya oleh Datuk Amir, kan dia kata aku macam mana ni negara kita duit tak ada. Jadi Tengku Razali pun kata apa masalahnya, cetaklah duit bagi banyak-banyak. Ini bukan ayat daripada Ketua Armada, ini ayat daripada Tengku Razali. Dia daripada mana? Dia daripada UMNO sendiri. Jadi ludah muka sendiri. Pi gaji ekonomi dulu 4 tahun kalau nak cakap tentang ekonomi, bukan takat baca 1-2 buku. Mana boleh cetak duit ikut suka, inflasi tinggi lah nanti. Ramai orang pandai saya cakap apa yang Tengku Razali cakap. Soros 1997, Romo is chief RBA original. Syafiq yang minum orang lain yang steam pasal ni Fik. Saya idola cetak duit ni tak haram, buat duit macam skamer nak haram. Jadi dia nikah kelak nikah. Anak kacau pula Jadi itulah saya nak bagi tahu sejarah dia daripada sudut sejarah pernah. Bukan kata tak pernah. Negara kita pernah cetak duit. Macam manalah Mak Jagon macam manalah Tengku Razali boleh jadi orang apa? Tengku Razali dulu Menteri Kewangan tau. Menteri Kewangan UMNO suruh cetak duit. Macam mana ni? Macam mana boleh jadi MP dalam UMNO ni? Hampa nak suruh Tengku Razali urin juga Khairul Amin nak suruh Tengku Razali kena urin. Dia orang pertama tau yang sebut suruh kerajaan cetak duit ni. Jadi macam mana tu? Sudahlah, macam mana Menteri Kewangan nampak ni? Bekas Menteri Kewangan. Macam mana bekas Menteri Kewangan nampak suruh cetak duit ni? Apa benda lah Jadi Ketua Armada cuma ambil idea dia. Yang mula-mula sebut dia lah. Dia yang sebut tu. Dia bekas Menteri Kewangan. Dia lebih tahu. Jadi macam mana ni? Orang-orang UMNO semua minum ketum nak kena pi urin semua isap ganja ni. MPT tu bukan orang-orang biasa, orang lama bekas menteri pula tu. Bekas. Cetak duit nanti RM akan jadi macam nilai rupiah. Tak betul. Tak dulu, sebab tu saya kata sebelum krisis Syafiq cerita sikit pasal perjuangan Melayu dia. Orang kata apa sekejap antara. Sebab tu saya kata sebelum krisis kewangan pada tahun 1998. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi tengok sebab musabab ringgit jatuh kepada nilai RM4 sehingga sekarang ni. Sebab apa? Dia sebab kesan cetak duit pada tahun 1998 lah. Semasa krisis kewangan tahun 1998 pada waktu tu bank negara mencetak duit dan sebelum tu kalau tuan-tuan tengok daripada sejarahnya pada tahun 1996 masa tahun 1996 $1 bersamaan dengan ringgit Malaysia RM2.54. Selepas tahun 1998 selepas tahun 1996 $1 bersamaan dengan RM4.11. Dan sekarang ni pada tahun 1997 nilai US adalah RM4.70 dan sekarang ni nilai adalah RM4.11. Sekiranya kita cetak duit, dia akan naik sekali ganda. Maknanya mungkin akan jadi $1 bersamaan dengan RM8 Malaysia. Kemungkinan lah. Kemungkinan akan jadi macam tu. Itu dia kata nilai ringgit jatuh. Dia ada kajian dulu Fik. Sebelum keluar kenyataan. Betul. Dia mesti kaji, dia menteri. Tengok skop mata wang dunia. Waalaikumsalam. Jangan lupa urin teh exco UMNO sekali. Tak guna untuk kerajaan print duit banyak-banyak sebab harga barang akan naik dan meningkat. Harga barang dia tak naik. Kalau kita tengok daripada krisis tu pun dia tak naik. Dia dalam jangka masa panjang dia akan naik.
Kan, dalam jangka masa panjang dia akan naik sebab dia cetak duit tu kalau ikutkan daripada sejarah untuk nak ekonomi secara dalaman. Dia nak bagi rakyat berbelanja. Kan, rakyat berbelanja. Fik mudah je. Cuba dewa-dewa mereka duk jaja suruh cetak duit. Pasti geng-geng totok ni duk hentam PPBM pasal apa tak nak cetak duit. Betul. Kan, curi duit lagi haram. Demo bukan tahu apa bro. Baru hantam orang je. Steady Fik. Bancuh orang kan. Waalaikumsalam. Betul ke PPBM bukan lagi dalam cengkaman Mahathir? Lah. Ramai orang kata. Bersatu dalam cengkaman Mahathir. Saya jadi pelik tuan. Betul saya cakap. Yang tuan boleh tengok sendirilah dalam blog Mahathir kan. Tuan boleh pergi tengok sendiri kan. Lepas tu tuan tengok sampai sekarang ni Pejuang masih lagi tidak berdaftar sehingga Mukris baru-baru ni buat keluar kenyataan bahawa ada sekatan kan, ada sekatan untuk pendaftaran Pejuang. Dan dalam masa yang sama Mahathir pernah bawa kes ke mahkamah kan untuk mempersoalkan kedudukan Muhyiddin dan sebagainya. Dan Mahathir juga orang yang buat usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin Yassin. Macam mana yang kata bersatu di belakang dia? Mahathir jadi pelik lah kan. Ringgit ditambat pada US RM3.8 sekarang lah. Assalamualaikum Fi, aku nak minta tolong je. Tolong jangan sebut ketum ke apa ke, abaikan komen-komen sebab family aku semua tengok live hang. Macam bagus lah komen-komen tu. Jangan baca please. Boleh ni satu keluarga tengok lain macam. Hampa tak kat TV kan macam mana ni? Kan, hak dinafikan. Mamat ni bijak tapi sayang sokong pemimpin yang kurang bijak. Wan Faizal dia suruh urin Tang Kuli punya cadangan awal dia nak kata mabuk juga ke, nyanyok kot tu pun UMNO nak bawa naik Kuli sebagai PM. Ya betul. Gomo sendiri kata kemungkinan lepas ni Tengku Razali akan jadi Perdana Menteri lah. Tengku Razali suruh cetak duit macam mana kan. Dia kata apa sebelum ni? Dia kata tuan-tuan jangan risau, sekiranya kerajaan jatuh kan, kemungkinan besar Tengku Razali akan jadi PM interim. Dia punya PM interim dia yang suruh cetak duit. Lagu mana? Kan, nak kena urin. PM interim apa ada ambil apa-apa kan? Gomo lawak betul ya. Yang saya tahu USA saja duk cetak duit. Cetak duit baru silat-silat duit RM100 dah tak ada, tinggal RM50 ya. Kemungkinan besar lah kan. Dia akan jadi lagi besar, bukan jadi kecil. Mungkin dia ada lagi besar lah kot. PPBM tidak ada kaitan dengan Tun Mahathir. Muafakat Nasional dan Pejuang bila mereka nak daftar Fik? PIU dah dekat ni. Itulah pasal dia. Ayat Man Kulim penin. Gomoy kasih panggil BC. Itu hari dia kata Syafiq buat live dia nak masuk. Bancuh kau sikit pok yang duk bela geng UMNO ni. RM3.8 97 kawat tambah ringgit. 1998 saya tengok tadi dalam rekod Bank Negara tadi RM4 70 sen. Sebelum tu tahun 1996 RM2.50. Ni RM2.54. Masa RM3.8 ni asal zaman Najib Razak. Fik memang tak ada cara lain ke Fik selain cetak duit sebab nanti orang yang ambil barang luar negara kos akan naik Fik sebab nilai ringgit jatuh. Yes. Dia berkaitan dengan luar negara. Kalau barang-barang hak masuk semua akan naik harga lah kan sebab kos depa tinggi kan. Kalau barang-barang dalam negara dia tak ada efek. Aku pakai Smart TV so kami boleh tengok lah. Minta maaf lah bab tu. Tengok pakai Smart TV ya live main-main kan. Baik tengok Netflix bang. Baik tengok Netflix, dah tengok saya duk merapu apa kan. Tahun 1998 USD RM3.8 ditambah. Ramai yang bawa USD keluar negara untuk dicairkan dapat RM4.2 untung buta. Okey tuan. Jadi saya rasa kan kenyataan Wan Faizal tu kan sebenarnya dia nak troll je. Sebab apa depa ni duk buat seolah-olah macam negara tak ada duit. Depa duk buat seolah-olah macam negara tak ada duit. Sebab tu dia kata kat depa macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab banyak bantuan kerajaan. Bukan kata kerajaan tak ada duit. Cuma mereka ni yang rajin duk sebut tentang KWSP dan sebagainya. Masalah mereka ni sehingga ke hari ni mereka tak pernah nak sampaikan apa-apa bantuan kerajaan kepada tuan-tuan semua. Ada mereka duk sebut tentang benda tu? Tak ada tuan-tuan. Yang kita duk dengar dalam parlimen orang sebelah Sabah dengan Sarawak je duk sebut. Tuan-tuan, orang Sabah Sarawak mereka tak minta tentang KWSP dan sebagainya. Tetapi mereka minta macam yang baru ni Labuan. Labuan minta apa? Mereka minta hospital. Sebab apa? Mereka tahu kata bajet kerajaan meningkat. Mereka tahu kerajaan ada duit.
Kan? Jadi mereka minta prasarana, kan? Mereka minta macam-macam lah untuk memangkin ekonomi. Bukan mereka nak sebut tentang KWSP dan sebagainya. Syarat-syarat yang diletakkan oleh orang Sabah dan Sarawak. Tuan tengok apa benda. Kan? Berkaitan dengan internet, kan? Jaringan internet dan sebagainya. Kan? Hanya mereka ni ya duk main isu tentang KWSP dan sebagainya. Kan? Saya rasa sebab itulah Wan Faizal troll mereka balik. Kan? Troll mereka balik. Kan? Bukan kata ada siapa-siapa jual mesin cetak duit aku nak beli. Kan? Kena pergi tanya kepada ni Huli. Sebab dia yang cadang suruh cetak duit. Kan? Bakal PM interim daripada UMNO. Bakal PM interim. Isak slow sikit Fik, kuat sangat bunyi ya ke? Dah saya ni pakai smooth light dia lubang besar. Fik, nanti bila hang ada dalam parlimen, hang jangan lupa ketika hang di bawah, hang sangat bijak. Takut bila di atas lupa rakyat di bawah. Satu pesanan insya-Allah. Saya pernah jatuh Syafiq, awak pilih PPBM dari PAS sebagai medan perjuangan. PAS tak, saya tak layak. Saya nak kena ada master dulu baru boleh masuk PAS. Import ekspor terjejas. Fik, baik ulas sikit pasal KWSP yang tak menyeluruh. Cetak bagi banyak, bagi kat rumah beli lembu. Bagi penuh kandang macam NFT MSC Syarikat. Depa semua lembu Dulu Syarikat Jalil lembu. Ni pun lembu juga. Ni rajin duduk dalam kandang lembu tu jadi macam lembu. Minta maaf lah cakap terlebih kurang jadi itulah tuan-tuan jadi pada pandangan saya lah, Wan Faizal saja je nak troll depa. Bantuan kerajaan banyak. Bajet ni KWSP dan moratorium sajakah yang UMNO mampu bahas. Okey, KWSP dengan moratorium ni bukan bajet, dia isu polisi, dia tak termasuk di dalam perbelanjaan kerajaan pun. Dia tak termasuk pun. Dia tak termasuk di dalam orang kata bajet kerajaan pun. Kalau kata dia sebut pasal dividen dan sebagainya mungkinlah. Kalau kita tengok tuan-tuan, macam saya ambil kat dalam handset semalam. Duit KWSP ni, depa duk tanya mana api. Duit KWSP, duit kuat apa semua ni zaman UMNO, depa lah. Depa 20% ke 30% depa beli aset luar negara. Lepas tu depa melabur di dalam projek-projek kerajaan. Jadi depa yang gunakan duit tu. Bila kata duit tak ada sekarang ni nak bagi rakyat, nak menyalahkan siapa? Takkan nak salahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Takkan nak salahkan bersatu, mestilah salah orang-orang yang menggunakan duit wang rakyat dulu. Itu baru betul. Modal mereka KWSP je. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mungkin ramai lagi sebagai pencarung KWSP keluar wang sendiri payah. Teramat amat. Buat Azhar King. Buat Azhar King tak payah nak perli lah. Tengku Zarul sebelum ni dah bagi dah. Tutup pintu. Amat kecewa. Kecewa dengan Menteri Kewangan. Kita kecewa juga dengan wakil-wakil rakyat yang dulu. Sebab mereka menggunakan duit rakyat. Bukan ada dalam handset parlimen. Tuan-tuan pergi dekat page Muhammad Syafiq bin Abdul Halim boleh. Tuan-tuan pergi dekat page Asri Reader pun boleh tengok. Saya dah bubuh handset parlimen terang-terang. Tuan-tuan boleh baca kat situ. Apabila Tok Guru Hadi Awang melarang. Tok Guru Hadi Awang melarang mereka untuk menggunakan duit wang rakyat. Mereka gelak. Dia kata happy lah. Kita nak gunakan duit wang rakyat untuk projek mega kerajaan. Jadi bila duit semua dah jadi aset dan sebagainya, mereka pun tahu sukar sebab nak kena cairkan. Semua tu hak-hak rakyat lah. Macam dekat luar negara, bangunan pejabat dan juga shop lot. Semua tu adalah hak milik rakyat. Kalau kata kita nak jual dalam kadar yang segera, maka akan merugikan. Dia orang nak alih pandangan kes YMDB. KWSP pun ada cash fit. Sebab tu Najib suruh cairkan aset KWSP dengan jual bond KWSP kepada BNM. Sebab sebab tu ada apa caranya nak hutang dengan bank negara kerajaan. Dengan tanggung pencarum kena bayar balik. Kalau cetak duit implikasinya inflasi ekonomi. Sebab tu gua tahu kita rakyat kena abaikan pemimpin-pemimpin UMNO yang bermasalah gila kuasa. Fokus dengan mencari peluang-peluang pekerjaan. Wujudkan SOP yang membolehkan rakyat boleh bekerja. Bantuan kerajaan dah banyak tuan-tuan. Kalau saya nak ceritakan satu persatu kepada tuan-tuan, banyak. Nantilah tuan-tuan. Satu hari nanti saya akan ceritakan. Permintaan Sabah dan Sarawak lebih matang untuk keperluan dan kepentingan rakyat jelata semua. Betul. Hang jangan nak hina orang belah lembu. Saya bukan hina.
Kan, saya bukan hina orang belah lembu. Saya hina hak depa-depa tu je. Hak belah pakai duit sendiri tak apa. Hak pakai duit rakyat. Kan, Gumo kena ambil itibak mendorong saja. Allah Akbar. Saya penyokong PAS. Awak teruskan perjuangan awak dan bersatu. InsyaAllah kita akan garap bersama ilmuwan agama dan profesional seperti awak. Betul. Dan agama dengan profesional kena duduk sekali. Betul Fik. Gua mau hilang arah tu Fik. Kan? UMNO parti yang dah rosak sejak zaman Mahathir. Sekejap tuan Sembang kari. Kan? Salim Yasin. Mai masuklah sembang. Jom kita sembang. Kita sembang kari berdua. Jom kita sembang berdua. Alamak. Tak mau. Takkan tak mau. Orang panggil kita sembang. Sembang lah. Sembang kari ke. Sembang gulai ke. Kan? Apa-apa sembang lah. Sembang sedang pedas ke. Mana-mana boleh sembang lah. Kita nak dengar abang punya pandangan. Abang Salim Yasin. Yang orang-orang yang hebat-hebat belakang ni. Okay tuan-tuan. Itulah hakikat dia. Sekarang ni tuan-tuan kita tengok bantuan kerajaan dah banyak. Bantuan yang berkaitan dengan pinjaman pun ada. Geran kerajaan pun ada. Bukan tak ada kan. Cuma disembunyikan. Ada pihak-pihak yang sembunyikan. Sebagai contohnya bantuan kepada ibu tunggal. Lepas tu skim My Lady untuk wanita-wanita meningkatkan perniagaan mereka. Ada banyak skim-skim yang melibatkan ibu tunggal dan sebagainya. Semua lah ni saya pun tak tahu. Sebab itulah kita memerlukan pegawai jasa ni. Sebab apa? Bantuan kerajaan ni semua dimanipulasinya. Dimanipulasi. Bukan kata depa-depa ni yang kata ada 5,000 follower, yang kata ada 5,000 orang tengok, 7,000 tengok ni, bukan depa nak cerita tentang untuk kebaikan rakyat dah. Yang depa duk cerita adalah hari-hari berpolitik. Ibarat macam hari-hari lah kita nak kena kempen. Hari-hari lah kita nak kena pilihan raya. Tak tuan-tuan, pilihan raya ni yang ada di dalam perlembagaan tuan-tuan, yang ada di dalam perlembagaan adalah 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kita pilihan raya lah. Ataupun apabila berlakunya kekosongan luar jangka, iaitu kematian ataupun sebagainya, maka baru akan ada pilihan raya kecil. Sebelum kata ada kekosongan luar jangka ataupun ada orang kata bubar parlimen dan sebagainya, maka kita kena fokus kepada dasar dan agenda kepada rakyat. Bukan kata kita nak kempen hari-hari. Hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, teruk lagi mereka ni daripada DAP. DAP pun kita tengok hari ni, duk fikir tentang ekonomi, duk fikir tentang pendidikan dan sebagainya. Yang mereka ni tiap-tiap hari. Tiap hari duk kira parti. Kita pun penin. Dan kita jadi penin, masyarakat jadi penin. Masyarakat lah ni susah. Masyarakat nak tahu macam mana kaedah kami nak keluar daripada kesusahan ni. Sebagai contoh, kalau kata kami ni minat untuk berniaga, bagaimana kaedahnya, apa bantuan-bantuan kerajaan yang sediakan. Kalau kata kami ni minat kepada peladangan, apa bantuan-bantuan yang ada. Tuan-tuan, nak daftar borang peladang RM1 je. RM1. Kalau tak silap saya lah member bagi tahu. RM1 saja. Dan juga ada geran-geran untuk peladang sebagainya. Ada orang nak buat program lah ni cili organik dan sebagainya. Itu yang kita kena ceritakan kepada rakyat. Bukan kita duk cerita okey barisan nasional bagus, apa yang dapat? Itu yang saya kata dekat member saya tuan-tuan, Suman Sibam. Semalam dia call, punya panjang kita orang kata kita bercerita. Yang cerdik lah ni dekat dalam Malaysia kita ni, MCA dengan DAP. Sebab MCA dengan DAP, mereka berpolitik adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk diri mereka sendiri. Bukan untuk mereka punya member-member mereka. Tetapi untuk semua bangsa Cina. DAP dengan MCA lah. Kalau tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan pergi kat mana-mana negara lah, mana ada bangsa Cina yang miskin? Semua ada street dia sendiri, Chinese street, Chinese town, dekat mana-mana negara apa ada. Orang kata apa? Dekat Malaysia sendiri pun lah, industri, semua mereka pegang. Industri transportation, gedung pakaian tekstil, supermarket, kilang, semua mereka pegang. Mana ada orang lain pegang? Sepatutnya orang Melayu kita kena berjuang macam tu lah. Kena tengok apa benda yang ada. Macam mana aku nak bangunkan tempat aku. Nak buat plan rancangan kawasan perindustrian ke, nak bangunkan tanaman organik ke. Sebagai contohnya ada orang buat ladang sayur dan sebagainya. Kita suruh orang Melayu kita buat ladang organik. Sebab apa? Lebih mengautkan hasil keuntungan yang lebih. Buat organik, buat cili organik, buat semua organik lah, lebih bersih dan lebih menguntungkan. Itu yang kita kena hajar masyarakat.
Bukan hari-hari duk sembang kan UMNO lah baik, UMNO lah baik. Apa benar? Dengan duk cerita tentang UMNO bagus tu apa yang dapat? Tak dapat apa-apa pun. Orang Melayu sampai hari ni susah macam tu. Kan orang Melayu ada yang jadi gelandangan, kan orang Melayu ada yang duduk bawah jambatan dan sebagainya. Kan apa yang dapat? Kan itu yang kita tanya. PRK Batu Sapi darurat ditangguhkan PRK. Tan Sri Mulia Yassin dah menghadap yang di-Pertuan Agong. Muhyiddin hantar Azmin dan Menteri Kewangan jumpa YBBN pujuk minta sokong bajet belanjawan 2021. Lokman Adam yang cerita ni. Saya bukan nak kata apa, tak payah percaya lah. Kan? Dia ni lebih kepada teori konspirasi ya semua. Dia bukan dia tahu benda apa pun. Yang dia tahu adalah konspirasi. Sat cerita tentang konspirasi ni, Sat cerita tentang konspirasi ni, buang masa. Tak ada apa-apa pun untuk kepentingan orang ramai. Abah lantiklah cepat mutiara penerangan PPBM ni. Alhamdulillah Pakcik. Terima kasih Pakcik. Amin. Bijak peta bercakap tapi kena buat menyeluruh. Minda check up fizikal dan mental. InsyaAllah tak ada masalah apa. Boleh. Terima kasih Pakcik kerana mendoakan saya Pakcik Ramlidin. Sebab tu saya bukan pernah blok Pakcik pun. Sebab Pakcik ni bagus. Sentiasa mendoakan saya. Mana berada hari tu pergi giling cili kan. DAP dah tak ada kuasa, sibuk cakap pasal DAP tak payah nak cakap lah, dia dah tak ada kuasa. Selagi ada istilah nak kena jaga periuk nasi, dokongan ahli politik ni, selagi itulah berlakunya tikam belakang Fik. Sembang, Bibi dah masuk, welcome my bro. Bibi, siapa dia Bibi nak? Botak buan maksud lah. UMNO sekarang ni dah macam gila talak, tak habis-habis cerita pasal politik dan kuasa, betul. Kita kena berjuang untuk kategori SP je. Hak tu lebih penting kata mereka. Kategori SP tu duit rakyat. Sekarang ni adalah kena fikirkan duit kerajaan nak bagi pada rakyat. Dulu mereka cakap benda yang sama. DAP dan NCA mereka pegang pada asas penubuhan parti mereka iaitu menjaga sosioekonomi kaum Cina. Kita tak habis-habis sembang keramat tapi berpolitik merugikan rakyat. Jenguk era RBA hari tu marah kat aku sebab komen live. Sama lah. Yang dia patah PIU 15 je. Itulah pasal dia. PIU 15 pun duit rakyat juga nak keluar. Berbilion-bilion duit cukai rakyat. Tuan-tuan ingat apa nama ni free pilihan raya. Pilihan raya pun pakai duit tuan-tuan. Ingat apa? Itu yang mereka duk kelang kabut. Pasal 10,000 tu. Sekurang-kurangnya mereka tak payah dah nak bagi kat tuan-tuan semua 100-200 kan. Dapat 10,000. Undilah Barisan Nasional. Anda dapat 10,000 kan. 10,000 ni adalah hasil titik peluh Barisan Nasional. Undilah Barisan Nasional. Itu mereka nak mainkan duit rakyat. Sebab tu dia panggil sebagai cash is king. Itu pun orang tetap percaya dengan mereka. Habis yang ni bukan kau sembang ke? Orang semua tak betul. Kau je betul. Saya tak kata saya betul pun bang. Habis tu dia hentam. Dia kata dia mengeluarkan kenyataan yang salah berkenaan dengan cetak duit. Kita terangkan apa yang semua saya betul je. Saya pun ambil pada Tengku Razali. Tengku Razali yang kata Ramadan tu cuma teori konspirasi. Betul Fik, lobak man. Aku naik menyampah macam bomoh Fik. Suka dia, semua dia tahu kan. Dia macam bomoh satu Malaysia. Mamu perpu sibuk nak angkat Ustaz Abid Liu masuk politik. Apa YB yang duk ada sekarang ni tak cukup bagus kan. Dulu Raja Petra lah kata Rosmah ada semasa nak bom hantar tu ya. Bagus daripada segi gabuh duit je. UMNO dulu kini dan selama je. Habis duit rakyat Kedah. Lebak man nak ambil hati Pak Jahid supaya bagi balik jawatan. Ampu tak habis dengan konspirasi. Tuan-tuan saya turun bawah. Syafiq, kalau Azmin ajak hang bersemburi, hang mau tak? Jadi anak ikan Azmin. Ozi, kalau kata Azalina ajak hang jadi ni hang mau? Ajak awet hang ke? Hang mau? Apa tu Anwar Ibrahim? Hang tak fikir Anwar Ibrahim? Kan 30 MP UMNO menyokong Anwar Ibrahim. Apa cerita? Anwar Ibrahim disabitkan kesalahan tau, meliwat. Azmin belum tentu lagi. Dia belum disabitkan kesalahan dan sebagainya. Anwar disabitkan kesalahan. Ozi, pemimpin kamu 30 orang. Kursi UMNO 39. Yang sokong Anwar Ibrahim 30. Maknanya berapa? Mana berapa peratus sokong tu? Dia ada 80% sokong pada Anwar Ibrahim. Nak cerita apa? Hampa bukan dah kata semurid. Jubok lah. Parti jubok. Siap siap presiden buat keluar kenyataan akhbar. Ada MP UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim termasuk diri saya. Yang tu dia tak bubuh lah. Apa cerita? Jubok. Putang sana, putang sini. Hampa lah jubok. Sampai ada pakcik tu seorang bagi tahu lah. Pakcik tu kata apa? Pakcik tu kata dekat dalam live exco apa? Pakcik tu bagi tahu apa? Ni. Kita semua ni takkan nak pergi duduk dalam jubok Anwar. Dan memang penduduk dalam jubok Anwar lah. Cerita apa?
Kan, keluar dalam surat khabar. Lepas tu duk pusing sana, duk pasal Azmin tak Azmin. Kan, yang depa tu dengan Banon, kan. Kan, duk pusing sana sini. Dia orang tahu, kan, senjubok, kan. Dia orang tahu duit KWSP dah berkurangan, jadi sukar bagi kerajaan untuk agihkan pada pencarum yang layak. Jadi itu pun akan jadi bahan politik orang UMNO yang kemaruk kuasa untuk kepentingan diri yang boleh melepaskan kawannya dalam kes mahkamah. Yang tu kita tunggu tuan. Sebab semalam saya dah hantar artikel berkenaan dengan pembentangan KWSP pada tahun 2019 kepada Abang Tuah. Kan, kita buka-buka penin. Kita tak biasa main saham. Kita buka-buka tengok, nombor banyak jadi penin. Kan, jadi kita tunggu Abang Tuah akan mungkin dia akan rungkaikan sikit dokumen tu, dia akan ceritakan pecahan-pecahan. Kalau saya tengok berdasarkan pecahan, pencarum yang ada nilai KWSP di bawah 10,000 lebih kurang 3 juta orang. Maknanya yang ada simpanan di bawah 10,000. Kan? Jadi yang duk hebok tentang 10,000 siapa? Bukan semua, bukan kata 4 juta tu ada 10,000 dah. Kan? Kebanyakannya ada nilai 5,000. Kan? 5,000 dan ke bawah. PRU masa COVID ni lagi telan kos, tahu tak apa? Waalaikumsalam. Melayu, skru Melayu, mamak, skru mamak. Tu pun UMNO jugalah, mangkuk. PPBM tu bila bermula? BM bila start? Sembang bagui hang Midin tu UMNO BM pun buat jadi TPM. Kemudian lah ni PM lupa saya usui. Dia bukan kira lupa saya usui. Saya pun tak faham orang nak claim-claim ni. Kan dia parti politik ni bukan seperti ibu dia. Dah, parti politik ni adalah pertubuhan. Jadi pertubuhan ni kita boleh pi tak mana-mana kita nak pi. Kalau kita rasakan pertubuhan tu dah rasa macam menyeleweng, kita nak pi tak mana-mana pun tak apa. Sebab tu dia main dekat Bersatu, sebab dia dah rasa tak betul dekat sana. Jadi dia mula langkah karier politik dia dalam parti yang baru. Jadi apa masalahnya? Yang duk kata main daripada sana, main daripada sini, macamlah parti politik ni seperti ibu kita dah. Dia pertubuhan. Kan, pertubuhan mana-mana pun boleh pi. Kan? Harap penduduk Malaysia, Cina, India, Melayu setuju tu atuk paling lama hancur. Dulu, kini dan selamanya. Isu KWSP ibarat Lone Ranger samun orang susah untuk orang tengah susah nak gelar UMNO Robin Hood tak layak. Aku harap Melayu Bersatu tolak DAP dan MCA. Nak tolak MCA DAP kena main duduk dalam satu lah. Nak tolak tak mana lagi. Kami lebih lagi 1% pun tak percaya hang. Info kartun hang tak payah jual lah. Kan? DLA apa ni? DLA siapa dia? Oh, Lok Madam. Lebih hebat info yang dia dapat dari jangan dia dulu siapa apa ni? Baik kena ingat lu. Ni baru ni baru saya apa ni? Bai ni mana? Bai kena ingat tu. Ni baru bai timbul. Oi, saya daripada tahun 2018. Saya baru timbul minta abangnya. Saya daripada tahun 2018. Hang tak kenal aku, betul hang buat sempoi tanai. Depa ingat KWSP ni macam tabung dekat rumah, bila perlu kasih pecah guna semua. Yang penting MB Kedah terbaik. Senjubok. Fik ada keluarga dengar ni. Oh ya kan, minta maaf. Kan. Bijak Afiq, kes murid tadi. Kepala otak kan, ramai yang duk tengok, berbagai lapisan menonton, tapi skip bro. Kan. Lokman Hakim Sembang Gari duk Perli Anwar Musa. Awak Anwar Ibrahim nak murid hang kan, ramai orang BN apa ni, yang tak pandai guna otak suka UMNO. Benih daripada jubuk. Jangan cakap yang tu Fiz, lagi dewa mereka murka. Nak buat apa satu baru follow Fiz, terbaik kan. Marah mereka bila kita sebut tentang tu, nak sembang apa kan. Kita cerita benda ni tuan-tuan nak tahu, simple lah benda ni. Tuan-tuan nak tahu ni semua bukan KWSP, semua pasal moratorium. Semua dia benda ni tuan-tuan, dia berdasarkan time. Masa ni amat penting untuk tuan-tuan merongkai segala-galanya. Sebab tu dalam polis kan, bila berlakunya sesuatu jenayah, masa, tempat dan juga masa, tempat dan apa. Satu lagi saya lupa, amat penting. Sebab itu kita perlu menengok melihat kepada kronologi. Sebelum berlakunya KWSP dengan moratorium ni. Sebelum tu apa yang berlaku? Sebelum tu adalah Zahid berjumpa dengan Muhyiddin 8 kali menangguhkan kes mahkamah. Setiap kali keluar dalam surat khabar nak tangguh kes mahkamah dan sebagainya. Zahid Hamidi lah. Setiap kali ni mestilah dia kata nak bincang dengan Muhyiddin Yassin. Itu yang pertama. Itu kronologi yang pertama yang tuan-tuan kena tahu.
Selepas tu ramai lagi MP UMNO yang kena. Antaranya Ahmad Maslan, lepas tu Bom Mokhtar dan sebagainya, Mahathir Khalid tak silap saya. Lepas tu ada yang cerita tentang 100,000 bayar pada trooper. Itu dia punya kronologi dah, yang tuan-tuan kena tahu lah. Itu dia punya kronologi dah. Selepas daripada kronologi tu, apa benda? Barulah main cerita Anwar. Anwar dia mengumumkan bahawa kerajaan Muhyiddin Yassin telah jatuh. Itu kronologi yang kedua. Ini kita pergi kepada time travel ni. Anwar mengumumkan kerajaan Muhyiddin Yassin telah jatuh. Lepas tu dia bagi tahu apa? Dia kata dia mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. 2/3 dia kata dia dapat. Kalau nak cerita tentang orang yang sokong Anwar, yang Anwar kata boleh jatuhnya Muhyiddin Yassin ni macam mana? Kita tengok kepada pecahan Dewan Rakyat. Pecahan Dewan Rakyat di sebelah kerajaan. Ada siapa? Ada 112. Ada GPS 18, PAS 18, Bersatu 32, UMNO 39, MCA 1, MCA 2, MIC, MIC 1, PAS 18. Itu adalah pecahan yang duduk kat dalam kerajaan. Jumlah keseluruhan 112 ke 113, lebih kurang macam itulah. Yang bukan kerajaan, yang duduk side belah Anwar, Anwar Ibrahim 38. DAP 42. Lepas tu Amanah 11. Lepas tu adalah yang kecil-kecil tu lagi, yang duduk side belah Anwar lah. Yang duduk side belah Anwar. Mahathir 6. Dia sendiri. Warisan berapa? Warisan saya tak ingat dah. Tu side belah Anwar. Tu side belah Anwar. Itu yang tuan-tuan kena tahu. Kalau kata side belah Anwar saja, dia boleh akan sebut kerajaan Muhyiddin jatuh? Tak mungkin. Tak boleh. Dia kena ambil siapa dia? Dia kena ambil PAS, ataupun dia kena ambil UMNO, ataupun dia kena ambil Bersatu. Bila kita tengok Bersatu, tak mungkinlah sokong. Takkanlah nak jatuhkan PM sendiri. PAS bawa keluar kenyataan tidak akan menyokong Anwar Ibrahim. Itu kita tahu. GPS pun bagi tahu kata dia menyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang tinggal UMNO seorang lah. Maknanya UMNO yang sokong kepada Anwar Ibrahim. Dan anda kata UMNO sokong PKR semata-mata, boleh tak? Tak boleh. Dia mesti kena ada DAP. Sebab PKR termasuk DAP ada 100. Jadi kalau kata dia ambil UMNO, baru ada 130 lebih. Baru dekat 2/3. Kalau kata dia kalau kata UMNO, PAN, PKR je boleh tubuh kerajaan. Mana boleh? PKR 38, PAN 11, UMNO 39. Mana boleh tubuh kerajaan? Dia kena ada DAP. Walaupun mereka tak bagi tahu kata mereka bersama dengan DAP, tapi pada hakikatnya kalau orang yang bijak mereka tahu. Tak mungkin kalau dia kata nak tubuhkan kerajaan di antara UMNO dengan PKR saja. Tak mungkin. Dia mesti kena ada DAP baru dia boleh tubuh kerajaan. Itu adalah kronologi yang seterusnya. Jadi selepas daripada tu, tuan-tuan, selepas daripada tu apa benda? Selepas daripada tu ada meeting tergempak. Orang kata selepas daripada tu keluar kenyataan daripada Khalid Samad yang mengatakan Anwar mendapat sokongan 30 daripada UMNO, 42 daripada DAP, 38 daripada PKR, 11 daripada Amanah. Ini keluar kenyataan daripada Khalid Samad dan juga Nasaruddin Nasution. Lepas tu apa benda lagi? Lepas tu Anwar menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semasa Anwar menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dia bawa apa? Dia bawa nombor saja. Dia tidak membawa senarai MP yang menyokong dia. Dia kata dia ada 121. Yang kita pelik, tuan-tuan, apa benda tau? Selepas dikatakan Anwar gagal untuk membentuk kerajaan, yang ada satu parti tu tiba-tiba buat mesyuarat. Sebab apa? Kalau kata dia tak sokong kepada Anwar dengan DAP, sebab apa tiba-tiba dia buat mesyuarat? Dia buat mesyuarat, lepas tu keluarlah dia punya Setiausaha Agung dia, Ahmad Maslan. Ahmad Maslan bagi tahu apa? Dengan tiba-tiba, tak ada kena-mengena. Yang menghadap Agong adalah pembangkang. Yang menghadap Anwar Ibrahim. Apa kena mengena dengan mereka? Yang mereka kata, mana ada kami kerjasama dengan PKR-DAP. Mereka ingat rakyat bodoh. Mereka ingat rakyat bodoh. Yang hampa tak ada kena mengena. Hampa tak ada kaitan apa-apa. Yang hampa mesyuarat tergempak. Sebab apa? Mereka pun buat mesyuarat tergempak malam tu. Malam tu juga buat mesyuarat tergempak. Tiba-tiba Ahmad Maslan keluar. Dia kata apa? Dia kata untuk mempertimbangkan sama ada untuk menyokong Perikatan Nasional ataupun tak. Bersyaratlah, letakkan syarat yang pertama. Tetapi syarat itu tidak dimaklumkan. Syarat itu kita rasa apa benda? Bila kita duk dengar lah, mereka duk kata syarat-syarat yang diletakkan tu adalah yang untuk menggugurkan kes kepada Zahid Hamidi.
Yang keduanya adalah untuk apa? Kan PKR takkan berpisah dengan DAP. Masa PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, adakah PKR ikut PAS? Kan tak apa. Kan apa nama selepas tu apa? Kan apa nama dekat mana tadi? Ya okey, syarat yang pertama adalah melucutkan kes kepada MP UMNO. Yang kedua apa? Yang kedua bagi jawatan. Bila mereka sebut tentang jawatan tidak cukup, selepas daripada itu mereka keluar pula tentang jawatan tak cukup. Jawatan tak cukup tak mana tuan-tuan? Jawatan tak cukup tak mana? Jawatan sama banyak yang dapat. Kalau kita tengok pecahan berkenaan dengan menteri-menteri kabinet, sama je. Menteri Kanan pun sama. Kan Menteri Kanan semasa dilantik Azmin bukan dalam bersatu. Depa spin. Depa kata PPBM ramai. Sebab apa ramai? Sebab Azmin masuk dalam bersatu. Semasa ditubuhkan kerajaan pada bulan Mac, Azmin bukan dalam bersatu. Azmin duduk side lain, dia bawa tim dia lain. Sebab tu kalau kita tengok Menteri Kanan ada 4. Kan BN seorang, Azmin, kan lepas tu Tan Sri Muhyiddin Yassin, kan dan juga Hamzah Zainuddin. Kan kalau kita tengoklah, kan Azmin sebelum tu bukan duduk dalam satu, dia bawa grup dia sendiri. Sebab tu dia dapat jawatan tu. Depa spin benda ni. Kan benda sama banyak yang dapat tuan. Kalau kita tengoklah berdasarkan struktur Menteri Kanan. Lepas tu tuan-tuan, yang jadi kata UMNO kurang tu sebab apa? UMNO yang dia punya lantikan dia di bawah Barisan Nasional. Yang jadi kata kurang sebab apa? Yang jadi kata kurang tu bukan sebab PBBM ambil jawatan. Disebabkan MCA ambil jawatan. MCA menang 2 kerusi. Yang dapat 5 jawatan. MCA seorang menteri, 4 orang timbalan menteri. Itu MCA. Itu yang menyebabkan dia kurang. Selepas daripada tu, selepas daripada kata kes yang tu, dia keluar apa pula kan? Dia keluar agenda tu lah. Undi tidak percaya. Sebab apa dia nak buat undi tidak percaya? Sebab mula-mula dia nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah perkara 434. Di bawah perkara 434 ni menyebut apa? Sekiranya Perdana Menteri tidak mendapat kepercayaan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan. Jika mereka nak jatuhkan okey, mereka nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah di bawah perkara 434 yang menyebut apa? Yang menyebut sekiranya Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan, atau di atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini di bawah perkara 434 lah. Jadi maksud kepercayaan di bawah perkara 434 itu dia bermaksud keyakinan, bukan bermaksud sokongan. Maknanya walaupun Anwar bagi tahu kata dia ada sokongan termasuk ahli daripada UMNO yang menyokong kepada dia tidak boleh tubuh kerajaan. Sebab apa? Sebab maksud kepercayaan itu adalah keyakinan, merujuk kepada Malaysia Law Journal, kes di antara Stephen Haloningkan dengan Stephen Haloningkan lawan dengan Abang Openg dan juga Tawisli tahun 1966. Itu darurat perlembagaan. Jadi maksud kepercayaan itu adalah merujuk kepada keyakinan, bukan sokongan. Maknanya sebab itulah bila sebut keyakinan, dia mestilah melalui dia panggil sebagai undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Sebab itu tuan-tuan tengok, sebelum pembentangan bajet, 25 usul undi tidak percaya dibuat ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuk daripada UMNO sendiri. Kalau kita nak tengok daripada pejuang ada 6 orang yang hantar usul tidak percaya. Jadi dilaporkan ada 25. Maknanya balance lagi berapa? Balance lagi 19. Takkanlah 19 itu semua daripada DAP dan PKR. Mesti ada pihak yang lain. Antaranya adalah daripada UMNO sendiri. Daripada UMNO sendiri yang hantar usul tidak percaya. Jadi tuan-tuan kena tahu sebab apa usul tidak percaya tidak dapat dibuat. Sebab tertakluk di bawah peraturan mesyuarat. Di bawah peraturan 14H yang menyebut bahawa perkara-perkara berkaitan kepentingan umum haruslah diutamakan. Maknanya peraturan mesyuarat perlulah dibuat berdasarkan peraturan 14. Maknanya usul berkenaan dengan kepentingan umum haruslah diutamakan. Maknanya bajet tu harus diutamakan. Jadi sebab itulah usul undi tidak percaya tidak dapat dibuat.
Jadi macam mana lagi untuk mereka nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah dengan menggagalkan bajet. Sebenarnya bukan demi rakyat. Bukan sebab moratorium. Bukan sebab KWSP. Sebabnya sebab apa? Kalau tuan-tuan tengoklah berdasarkan kronologi yang saya cerita tadi, apakah sebab mereka tidak akan menyokong bajet? Kan agak-agak tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan tengoklah berdasarkan kronologi yang begitu panjang saya cerita tadi dekat setengah jam tu, kan, daripada kes awal-awal kes mahkamah dan sebagainya, agak-agak tuan-tuan lah sebab apa mereka tidak mau menyokong bajet, kan. Okey, kenapa dalam kronologi tak sebut Muhyiddin gelabah nak sertai Muafakat Nasional? Apa cerita pula dah, kan? Muafakat Nasional tak ada demi kes mahkamah. Betul lah. Tutuplah yang tak buka. Kan, demi kes mahkamah. Kalau tuan-tuan tengoklah berdasarkan kronologi yang berlaku sekarang ni, sebab apa? Sebab satu je, sebab kes mahkamah. Kan, Najib cadangkan nak bersama PKR tanpa DAP. Tanpa DAP macam mana nak tubuh kerajaan kalau tak cukup majoriti? Ya betul. Tanpa DAP apa? Kita jangan jadi bodoh, tuan. Kita kena bilang. Ya, keluar. Benda boleh buat kat luar. Rasa anda kan gangguan. Kan? Kita jangan jadi bodoh, tuan. Kita bilang. Okey, depa kata apa? Depa kata nak tubuh kerajaan dengan PKR tanpa DAP. UMNO ada berapa seat? UMNO ada berapa? 39. 39 campur dengan MIC 40. Campur dengan MCA 42. 42 kursi. Anwar ada berapa kursi? Anwar ada 38. 42 2 pergi sana. Jadi 40 campur 40 ada 80. Baru ada 80 kursi. Dia nak ambil tak mana lagi? Amanah ada berapa? Amanah ada 11 kursi. Kan? 11 baru jadi 91. Cukup tak? Tak cukup. 91 mana boleh bentuk lagi kerajaan. Dia nak ambil tak mana lagi? 91 dia nak kena cekau daripada mana? DAP lah bang nak ambil tak mana lagi. DAP ada 42. Kan? 91 campur dengan DAP 42 jadi 123. Oh jadi 123 kursi. Kan? Itu yang tuan-tuan kena tahu. Kan? Jadi dia nak cekau tak mana? Dia mesti cekau daripada DAP. Kan? Dia tak boleh kata nak tubuh kerajaan. Kita kena bijak, tuan-tuan. Kalau kita duduk dengar je apa mereka cakap, duduk kena bohong macam tu. Kan? Nak tubuh kerajaan dengan PKR. Serupa PKR ada 60 kursi. Mana boleh? Kan? Kalau kata dia buang DAP, dia ambil PAS, boleh tak? Sebagai contoh, tuan-tuan tengok, dia buang DAP, dia ambil PAS. Man, tadi berapa? UMNO ada 42 campur 38. Kan 2 pergi sana jadi 40 80 Okey 80 campur dengan Amanah 91 dia ambil PAS, boleh tak? Dia ambil PAS 91 campur 18. 91 campur 18 jadi berapa? 91 campur 18 jadi berapa? 91 119. Baru ada 119 kursi. Cukup tak? Tak cukup lagi. Dia nak cekau tak mana? Kan? Dia mesti cekau DAP ni. Dia tak boleh. Dia mesti kena cekau DAP. Dia tak boleh kata dia tahu DAP dia nak tubuh kerajaan tak cukup. Kan? Sebab tu Anwar sebut 120 lebih. Kan? Jadi dia mesti mai daripada mana? Dia mesti mai daripada ni lah. Dia mesti mai daripada DAP. Kan? Bagi saya Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih baik daripada beberapa orang pemimpin UMNO sekarang ni. Kan? Nak cerita apa? Kan? Itu memang hakikatnya. Tak payah nak pusing-pusing lah. Rakyat semua jangan jadi bodoh dengan mereka ni. Simple majority nak tubuh kerajaan 113. Simple majority nak tubuh 2/3 148. Kan? Jadi yang jadi kata 113 ni sebab dia lawan sebelah sana ada 100, Mahathir tak mau duduk dengan PH. Jadi sebab tu 113. Kan? Kalau kata Mahathir duduk dengan PH, maka kerajaan akan tak boleh duduk juga sekarang ni. Kan? Kalau apa kira tak erti. Kan? Betul tu saya kira. Kan?
Najib join PKR dan DAP pun okey lah. Naik PIU 15 Malaysia Timur. Majoriti join semula sambung projek Terbengkelai gara-gara Atuk dan Midin. Kan? Sebab tu tuan-tuan, bila orang PKR masuk live dengan mereka, ada mereka kata apa-apa? Tak katalah sebab ada perancangan di belakang. Kan? Jadi kalau tuan-tuan tengoklah, kalau bajet ni tidak lulus sebab apa? Bajet ni memang mereka takkan luluskan. Mereka tak mau bagi luluskan bajet ni. Sebab alasan yang awalnya memang mereka nak jatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin atas sebab apa? Sebab kes di mahkamah. Kan? Sebab kes di mahkamah bukan sebab bajet. Kalau nak cerita pasal bajet ni tuan-tuan, awal-awal pembentangan tu dah bagus dah. Semasa dibuat Al-Lestari. Ada tak pihak-pihak tu duk kata, mana cukup 500, kan? Mana ni apa semua? Ada tak pihak-pihak tu kata apa-apa? Kan? Nak suruh bagi Al-Lestari 10,000 ke dah? 500 pun mereka kata dah, memadai dah. Setahun bagi. Kan? Setahun bagi 500. Jadi bila kes mahkamah Zahid sebut, orang ni sebut, barulah kata 10,000. Kan? Ini kata tu depa ni semua tuan-tuan. Tuan-tuan dah boleh tengok dah. Bukan tak boleh tengok tuan-tuan, boleh nampak dah. Moratorium ni pun logik akal tuan-tuan. Moratorium sebab apa bagi secara bersasar? Sebab tu depa kata jadi lawa. Kan? Kita bagi secara automatik. Yang mana tak mau moratorium, kan dia pergi mohon atau dia tak mau. Tuan-tuan, agak-agaklah orang gila mana yang nak mohon tu. Moratorium kalau kata kita bagi secara automatik, yang menguntungkan apa dia? Yang menguntungkan adalah TN20. M40 dengan B40 ni hutang mereka sikit-sikit je. Kan? Yang untung mereka ni lah yang hutang juta-juta dan sebagainya. Kan? Mereka tu yang untung lebih. Sebab tu mereka nak suruh buat lanjutan moratorium. Bukan ada kena-mengena. Sedangkan kalau nak membantu B40 dengan M40 tu, moratorium bersasar tu pun dah cukup dah. Kan? Moratorium bersasar pun orang kata apa dah cukup. Kalau UMNO tak suka Muhyiddin, kerajaan jatuh tak? Jatuh lah. Patutlah Fiq Exco UMNO dengan Iswadi pakat hantam Ketua Pemuda Bersatu. Hampa tahu tak apa? Bersatu ni pengacau kepada muafakat nasional. Tak ada kacau apa. Hampa tak boleh nak pegang PAS duk kata, oh PAS duk dengan kami, PAS duk dengan kami. Kami tanya soalan satu ya. Hampa kata membina muafakat dengan PAS di antara linangan air mata. Semasa hampa buat deal dengan Anwar dengan DAP, ada tak hampa ajak PAS? Hampa tak ajak pun. Sebab apa? Sebab orang PAS sendiri bagi tahu apa? Orang PAS sendiri bagi tahu kan, mengatakan orang kata apa? Tidak ada seorang pun MP PAS yang menyokong Anwar. Makanya masa hampa pergi dengan PKR tu, hampa tak bincang pun dengan PAS. Hampa tak bincang pun dengan PAS. Hampa dah kianati PAS dah lama dah. Setiap pilihan raya, ada tak hampa bagi rusi kat PAS? Tak ada pun bagi. Dah lama dah kianati. Lepas tu muafakat nasional ada tak daftar? Bila dah terkantui yang kata ada gerakan untuk bersama dengan PKR, barulah kelang kabut. Oh, okey, pergi jumpa dengan PAS, nak daftar muafakat nasional dan sebagainya. Sebelum tu siapa hampa tak kelang kabut nak daftar? Dan walaupun masa tu duk kelang kabut pun sampai hari ni, mana ada daftar pun. Terbaiklah atas fakta yang Syafiq bagi tu. So kalau kerajaan sekarang jatuh, siapa yang layak teraju kerajaan lepas ni? Pilihan raya lah tuan-tuan. Apa lagi kan? Depa kata Perdana Menteri interim Tengku Razali. Mana boleh? Perdana Menteri interim ni tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Pernah berlaku pada zaman Mahathir saja. Dan kes Mahathir menjadi rujukan. Kan bila dia jadi Perdana Menteri interim. Menteri interim ni macam mana boleh jadi? Apabila dia letak jawatan. Dan bila Mahathir letak jawatan, kan selepas itu adanya pergolakan di antara Tan Sri Muhyiddin dengan Anwar Ibrahim yang mana nak jadi Perdana Menteri. Jadi nak tunggu masa tu kerajaan terpaksa berjalan. Nak tunggu siapa yang ada majoriti, kerajaan terpaksa berjalan. Maka Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa dia di bawah perkara 42A untuk melantik Perdana Interim sementara. Interim ni makna dia sementara. Maknanya Perdana Menteri Tun Mahathir dia letak jawatan tetapi dia perlu tunggu masa tu. Masa tu sehingga ada Perdana Menteri yang baru. Sebab tu dipanggil sebagai interim. Sekiranya Muhyiddin Yassin dijatuhkan, maka dia akan jadi Perdana Menteri interim. Yang akan jadi Perdana Menteri interim adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Kalau ikut daripada perlembagaan. Dan selepas itu mana-mana pihak yang menunjukkan majoriti, sama ada Anwar Ibrahim ataupun siapa-siapa saja, selepas itu dia akan jadi Perdana Menteri. Dan kita kena tengok juga tuan-tuan. Bukan kata mana ada orang boleh pecat Perdana Menteri, tak boleh. Perdana Menteri dia boleh letak jawatan ataupun dia bubar parlimen. Dia ada dua je kaedah. Sama ada dia letak jawatan ataupun dia membubarkan parlimen. Itu adalah hak Perdana Menteri. Itu yang kita kena tahu. Sebab benda ni semua duduk dalam perlembagaan di bawah perkara 434 dan sebagainya. Kerjasama PKR linangan ayat pungkok. Tahu tak apa? Lepas tu dia kata apa? Lokman Adam kata apa? Lepas lantik Perdana Menteri interim, nak lantik jemaah menteri interim. Mana boleh lantik jemaah menteri interim?
Budi bicara yang di-Pertuan Agong hanyalah untuk melantik Perdana Menteri di bawah perkara 42A. Ada tak sebut jemaah menteri? Tak sebut. Macam mana yang di-Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri? Dia mestilah mengikut kepada perkara 43 2B, iaitu yang di-Pertuan Agong kena dulu lantik Perdana Menteri. Kan? Bagaimanakah Perdana Menteri dilantik? Yang di-Pertuan Agong haruslah melantik seorang Perdana Menteri yang pada hematnya mendapat kepercayaan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat. Selepas melantik Perdana Menteri yang mendapat majoriti sokongan daripada ahli Dewan Rakyat, barulah jemaah menteri dapat dilantik. Kan? Lepas perkara 43A barulah perkara 43B. Jemaah menteri dilantik berdasarkan mana buku perlembagaan saya dah. Sekejap. Okey. Ini kita tengok ni perkara 43. Perkara 43 ni jemaah menteri. Elok Madam kata jemaah menteri interim. Mana ada jemaah menteri interim? Tak ada. Nak lantik jemaah menteri macam mana? Dia sebutlah perkara 43 2B atas nasihat Perdana Menteri. Atas nasihat Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik menteri-menteri lain daripada kalangan ahli mana-mana satu majlis parlimen. Ini di dalam 43B. Maknanya Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri interim, Perdana Menteri yang mendapat kuasa di bawah perkara 43 2A, iaitu yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti, barulah dia boleh menasihati yang di-Pertuan Agong untuk melantik jemaah menteri. Mana boleh ada jemaah menteri interim? Dia ambil tak mana? Ini perlembagaan. Tu pergi abang ada tu, pergi baca perlembagaan pergi habis tu. DLA, dia pun panggil DLA kan. Pergi baca perlembagaan tu. Tak boleh dilantik. Kan? Jadi sebab itulah dia pun duk sembang tentang pilihan raya. Sebab dia tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan letak jawatannya. Kan? Kalau saya pun jadi Perdana Menteri, saya tak akan letak jawatan. Gila nak bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Buat apa? Kan? Penat-penat dia jatuhkan supaya Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia nak letak jawatan, nak suruh bagi laluan kepada Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Kalau saya tak buat. Kan? Gila babi ke apa? Anwar jadi Perdana Menteri, jahanam terus negara. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ni tengah mempertahankan keadaan supaya Anwar dengan DAP tak masuk dalam kerajaan. Yang nak bagi DAP dengan Anwar duduk dalam kerajaan balik, yang mana? Geng-geng mereka ni lah. Geng-geng mereka ni lah yang duduk kelang kabut nak bagi masuk balik DAP dengan Anwar dalam kerajaan. Kita kena tahu DAP ni kursi mereka solid 42. Dia paling besar di antara semua-semua. Dia paling besar. Jadi dia boleh pergi mana saja. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ni tengah bergelut. Supaya tidak kerajaan ni tidak jatuh kepada orang PKR dan juga DAP. Itu yang kita kena tahu. Itulah pengorbanan dia. Di mana dia sekarang ni dengan ada penyakit kanser tahap 4 dan sebagainya. Jadi sebab itulah tuan-tuan tengok apa yang mereka cuba buat sekarang ni bukan demi untuk rakyat tetapi demi temolok mereka. Mereka nak lari pada kes mahkamah. Kalau saya cerita sekarang ni panjang-panjang ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dapat faham? Satu benda aja. Zahid nak lari pada kes di mahkamah. Okey tuan-tuan, setakat tu saja tuan-tuan malam ni. Ada orang telefon tadi penting juga untuk angkat dia punya phone call. Jadi lepas ni kita akan live lagi tuan-tuan. Jadi bukalah mata, bukalah minda tuan-tuan. Bacalah kronologi satu-satu bagaimanakah perkara ini boleh berlaku dan kemudian tuan-tuan nilai sendiri. Jangan termakan dengan depa punya propaganda ni sebenarnya hanyalah untuk menyelamatkan Zahid Hamidi. Adakah tuan-tuan hari ini nak mendesak Tan Sri dan sebagainya untuk apa? Untuk menyelamatkan Zahid Hamidi. Adakah tuan-tuan semua nak keluar duit sebenarnya tuan-tuan dan sebagainya, menyusahkan kerajaan dan sebagainya untuk apa? Untuk Zahid Hamidi. Apa benda tuan-tuan? Zahid Hamidi menggunakan duit Yayasan Akaburi. Bukan menggunakanlah, dituduh. Dituduh menggunakan menggunakan duit Yayasan Akaburi untuk repair banglo, untuk bayar kad kredit dan sebagainya. Jadi takkanlah kita nak bela orang yang macam tu.
Kan? Lepas tu bersekongkong pula, sanggup bersekongkong dengan DAP dengan PKR pula tu. Kan? Jadi fikirlah tuan-tuan, guna minda, guna akal yang waras. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.